Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, insya-Allah untuk Jawi tahun 5 pada hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran pada tajuk yang keempat iaitu akronim. Okey, jadi sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah akronim. Okey, apa dia akronim ni? Okey, menurut Kamus Dewan edisi keempat, akronim ni adalah kependekan yang terbentuk daripada gabungan huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Sebagai contohnya, sebagai contoh mudahnya perkataan Sridaf. Sridaf merupakan akronim daripada perkataan asalnya adalah Sekolah Rendah Islam Darul Furqan. Okey, untuk akronim bagi pembelajaran Jawi terbahagi kepada 3. Yang pertama, akronim kata bahasa Melayu. Yang kedua, akronim kata bahasa Inggeris. Dan yang ketiga, akronim yang dilafazkan bagi kata bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Untuk hari ini kita akan mempelajari akronim pada kata bahasa Melayu. Okey, yang pertama, penulisan nama jawatan, pangkat dan gelaran. Nama khas yang berupa nama jawatan, pangkat, gelaran dan nama khas bukan nama diri yang lain sedapat mungkin ditulis dalam bentuk kata ejaan yang penuh. Sebagai contohnya, perkataan profesor. Profesor dieja dengan ejaan penuh. Contoh ayat. Profesor Datin Zarina adalah anak jati negeri Selangor dan beliau seorang pakar dalam bidang ekonomi. Yang kedua, perkataan doktor. Doktor juga dieja dengan ejaan yang penuh. Dr. Hani merupakan doktor pakar kanak-kanak yang terkenal di Malaysia. Seterusnya, perkataan yang berhormat. Yang berhormat Tuan Haji Ramli merasmikan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru di sekolah saya. Seterusnya, akronim bagi singkatan. Singkatan pangkal nama bagi jabatan, organisasi, pertubuhan, syarikat, nama jawatan, pangkat dan seumpamanya dalam bahasa Melayu ditulis dengan menggunakan huruf dalam abjad Jawi dan diletakkan tanda noktah selepas setiap huruf tersebut. Kita tengok contoh bagi nama syarikat. Yang pertama, Bank Islam Malaysia Berhad. Kalau akronim dalam bahasa Melayunya adalah BIMB. Tapi dalam ejaan Jawi, dieja dengan ba, tanda noktah, alif, tanda noktah, mim, tanda noktah dan juga ba. Kemudian contoh yang kedua, Bank Simpanan Nasional. Sama juga kalau akronim dalam bahasa Melayunya BSN. Kalau ejaan Jawinya ba, noktah, sin, noktah dan nun. Seterusnya kita lihat pada akronim bagi nama jabatan. Contohnya Jabatan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dalam ejaan akronim dalam bahasa Melayunya DBP. Kalau ejaan Jawinya dal, titik, ba, titik, pa. Ataupun yang seterusnya Institut Pendidikan Guru IPG. Dalam ejaan Jawinya alif ya, titik, ba, titik, ga. Sama juga dengan Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, juga dieja dengan pangkal huruf dan diselangi dengan noktah di setiap huruf-huruf tersebut. Seterusnya kita lihat pula pada nama jawatan dan pangkat.
Okey, contohnya jawatan guru besar. Okey, dalam akronim dalam bahasa Melayunya GB. Okey, kalau ejaan Jawinya ga titik ba. Sama juga dengan Menteri Besar MB. Okey, mim titik ba. Okey, seterusnya Ketua Polis Negara, KPM dan juga Ketua Penolong Pengarah, KPP. Okey, kita lihat pula contoh akronim-akronim yang lain. Contohnya Sekolah Rendah Agama SRA, Sekolah Rendah Agama Integrasi SRAI, UPSR, Ujian Penilaian Sekolah Rendah, Penilaian Sekolah Rendah Agama PSRA, Ujian Penilaian Kelas KAFA UPKK, dan seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.